Dah. Selalu kan eh? Dah, ana ingatkan ana dak sujud lagi. Ana ingatkan ana duduk antara dua sujud. Bunyi subhanallah. Jadi kita pergi sujud lah. Salah kau. Mana? Hmm. Sebab lewat dah ingat ada dah tak imam ni. Tunggu juga kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung daripada kitab Ightinamul Fawaid fi syarhi Qawaidil Aqaid bagi Imam Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah mensyarah kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita berhenti pada muka 121. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya anna hadzal kalama waqa'a lil Husain ibn Ali karramallahu wajhahu ma'a mu'taziliyyin. Cerita berkaitan dengan Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini dengan Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Ada menceritakan bahawa peristiwa ini berlaku dengan Husain bin Ali dengan seorang Mu'tazilah. Husain bin Ali karramallahu wajhah dengan seorang Mu'tazilah. Faqala fi akhiril amri, setelah selesai perdebatan itu, mati hujah. Mati hujah lah kira. Jadi akhirnya diiktiraf, orang iktiraf Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Katanya, kata apa? Kata Mu'tazilah ni. Sebab kalau hujah dia kata Allah sangat mengetahui di mana sekira-kira dia meletakkan risalahnya. Mana? Iaitu Rasulullah yang daripada baginda itu lahir keturunan baginda, iaitu Husain bin Ali. Jadi makna ni pujian kepada apa? Kepada Ahlul Bait lah ni. Ahlul Bait secara tidak langsung memuji kepada jadduhum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab hujah yang dikemukakan itu tak boleh nak jawab dah. Hujah tersebut sangat tuntas. Sangat kita kata memutuskan kalam lawan, maka disebut Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lah lebih mengetahui, Allah yang paling mengetahui, dia yang amat mengetahui di mana dia meletakkan kerasulannya, iaitu kepada datuk mereka, Datuk Husain ni, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wazifah Rasul ni di samping Rasul ini bersifat dengan tabligh, Nabi bersifat dengan fatanah. Para Nabi, bukan Nabi seorang, para Nabi ni, mereka orang yang memang mahir dalam berhujah. Takkan Tuhan nak latih orang yang tidak mampu berhujah dengan lawang. Nampak tak? Dan untuk berhujah ni perlu kepada kemahiran yang tinggi. Kalau tak, akhirnya cabar-cabar orang, akhirnya tarik diri. Jadi tak betul lah gitu. Wasayati, lagi akan datang al-mazidun, tambahan fi hadzal kalam, berkaitan perbincangan ini, alal iradati, di atas iradah, wal af'ali, dan juga perbincangan tentang af'al, insya-Allah taala. Okey. Habis. Kata dia wa taqdirur rizqi, dan penentuan ketetapan rezeki, wal ajali, dan juga ajal kematian, qad thabata fi sahih, telah sabit dalam hadis yang sahih. Disebut dalam itu faragha rabbuka min arba'in, Allah telah selesai Tuhan kamu daripada 4 perkara. Allah telah selesai menentukan 4 perkara ni. Apa dia? Al-khalqi, penciptaan. Makhluk mana yang akan ada dan lagi akan ada. Wal khuluqi, akhlak, sifat. Orang ini perangai gini, perangai ni. War rizqi, ketentuan. Rizki seseorang ni banyak mana? 2 ratang ke, 2 cupok ke? Wal ajali, dan juga ajal kematian. Itu telah Allah Ta'ala tetapkan sejak azali lagi. Okey.
Wa fi hadithin akhar, dalam hadis lain, innallaha wakala birrahimi. Allah Taala menyerahkan atau maksud apa sini? Menyerahkan urusan ketika di alam rahim itu malakan kepada seorang malaikat. Yaqulu, berkata malaikat itu, ya Rabbi nutfatun, ya Allah, dah rahim ni, anak ni jadi nutfah dah. Ya Rabbi alaqah, ya Allah, sekarang ni berlalu masa, malaikat tu kata, ya Allah, jadi alaqah dah ni. Ya Rabbi mudghah, janin itu dah jadi mudghah dah, jadi ketulan daging dah. Fa idza arada an yaqdiya khalqahu, apabila menghendaki Allah Taala menentukan penciptaannya, Tuhan nak tentukan anak ni lekat keluar jadi hidup. Qala famar rizqu, maka malaikat tanya, apakah rezeki dia? Famal ajalu, apakah ajal kematiannya? Syaqiyun am sa'idun, celaka ataupun bahagia dia ini. Fayuktabu fi batni ummihi, maka akan ditulis dalam perut ibunya. Ketika masih anak itu janin lagi, catatan itu malaikat dah tulis. Nampak tak? Hadis lebih kurang tu lah. Yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma mithlu dhalika alaqah, thumma mithlu dhalika mudghah. Tak? Thumma yanfukhu fihi ar-ruh. Jadi dalam hadis 40 ada kan? Hadis yang makna samalah walaupun lafaz dia berbeza, menceritakan bahawa Allah Taala thumma amara bi katbi arba'i kalimatin. 4 perkara tu. Ajalihi wa rizqihi, lepas tu syaqiyun am sa'id kan? Dengan disuruh tulis dengan ajal dia. Lepas tu dengan apa nama ni, rezekinya lagi. Segi apa? Dengan Syakir Sa'id satu sebelum tu. Ditulis apa? Amalihi, amalan dia. Syaqiyun am sa'idun. Dan yang keempat tu sama ada salah satu. Dia ni orang yang memang ditetapkan ahli neraka celaka wa iyazubillah, ataupun dia ni di kalangan orang yang bahagia ahli syurga. Okey. Maka fala ya'kulu ahadun rizqa ghairihi, dan maka tidak akan makan seseorang rezeki orang lain. Rezeki orang lain tak akan makan. Sipang dah makanan untuk kita. Makanan kita bahan di kawan kita. Bukan rezeki kita lah. Nampaklah sipang dah. Jumpa juga cari kat asrama. Hak tu hak dalam mulut, hak tak dalam mulut pun dah masuk dah. Dah masuk. Nak tak dalam mulut terbelahak. Tak ada rezeki lah tu. Tak ada rezeki. Jadi seseorang tidak akan makan rezeki orang lain. Jadi kita hanya makan rezeki kita je. Wala yamutu ahadun qabla ajalih, dan tidak mati seseorang sebelum ajal ketentuan dia. Sebelum kedatangan ajal ni tak akan mati. Tidak ada seseorang yang dapat memutuskan ajal seseorang. Bila orang faham tu tak takut tu. Orang Islam boleh berperang, boleh jihad fi sabilillah. Ada sahabat nak mati, jihad semua nak mati, tak mati di atas tikar, di atas tempat tidur juga, ketiduran juga. Sebab apa? Sebab bukan ajar dia dengan mati. Okey. Khilafan lil mu'tazilati, menyalahi bagi mu'tazilah. Wa indana anna rizqa man tufi' wa ma apa ni dah sebut tu ya. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah itu ar-rizqa man tufi', apa yang dapat dimanfaat. Wa qila ma mulik wa ma tubi'. Kata Qil, Mu'tazilah kata rezeki itu ma mulik, apa yang dimiliki.
wa mattubi'. Tapi jangan ikutlah pandangan ni, pandangan Mu'tazilah. Jadi di sisi ahli sunnah, apa yang kita manfaat itu dia rezeki kita. Walaupun bukan milik kita. Orang curi harta orang. Ada orang curi harta orang. Rezeki dia tak? Rezeki dia dah. Fayarzuqullahul halala wal harama. Allah Ta'ala memberi rezeki yang halal dan juga yang haram. Semua rezeki Allah Ta'ala belaka. Jadi semua itu daripada rezeki Tuhan. Sebab tu orang tidak makan rezeki orang lain. Jadi kalau kita faham gitu, tak ada rasa berdeki lah. Deki orang tu lebih ke lebih, bahagian ni rezeki dia. Lebih rajin dia. Malah kita kena bawa balik kepada kelemahan diri kita tu. Adapun dia tetap makan rezeki dia. Khilafan lil Mu'tazilah, menyalahi bagi Mu'tazilah. Bina'an ala aslihim al-fasidi. Mereka bina ni di atas asal makna kaedah mereka yang fasid, yang menyatakan annal harama laisa birizkin li akilihi. Benda haram itu bukan rezeki bagi orang yang makan. Wa qila ma mulik wa mattubi'. Ni Mu'tazilah. Dia kata rezeki itu apa yang dimiliki. Jadi kalau bukan milik dia, bukan rezeki dia. Dia. Jadi orang tu makan rezeki orang lain, itu jadi haram. Tak. Di sisi mereka, perkara haram tu bukan rezeki bagi pemakannya. Wa annal maqtula manqusun min umurihi, dan orang yang kena dibunuh oleh orang itu dikurangkan daripada umurnya. Maknanya kalau orang tu tak bunuh, nescaya umurnya akan panjang seperti asal. Tapi bila ada orang bunuh dia, pembunuh itu memutuskan umur yang sepatutnya lebih panjang daripada itu. Itu Mu'tazilah kata. Kita tak. Umur orang bunuh tu, itulah ajar dia di situ. Ajar dia di situ. Nampak tak? Mana Allah Ta'ala dah tentukan bahawa dia mati dalam keadaan kena bunuh. Habis. Wa hujjatu ahli sunnati, hujjah ahli sunnah, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang oleh ajal mereka, maka tidak akan mereka dapat melewatkan satu saat, dan tidak dapat mereka mendahulukannya. Nak lewat sesaat pun tak mampu, nak mendahulukan sesaat pun tak mampu juga. Saat tu makna qadrun minaz zaman, bukan saat masuk sejam. Qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Sesungguhnya ajal Allah Ta'ala tetap itu apabila datang tidak mampu dilewatkan. Lau kuntum ta'lamun, kalau kamu itu orang yang mengetahui. Hadza ma'a anna al-qatla, ini dalam keadaan bahawa sesungguhnya al-qatla fi'lul qatili qa'imun bihi. Ini walaupun kita i'tiqad bahawa kematian dan ajal itu Allah yang tentu dan Allah yang menyebabkan dan berlakunya, tapi kita mesti i'tiqad bahawa al-qatla fi'lul qatil, perbuatan bagi pembunuh, qa'imun bihi, sifat pembunuhan yang ada pada diri pembunuh. Sebab itu berhak dia mendapat hukuman, sebab dia melakukan perbuatan yang dilarang, dan sifat itu qa'imun bihi. Al-qatlu tu, sifat itu berlaku, dia yang melakukan ataupun berdiri sifat bunuh itu pada diri dia. Adapun yang melakukan terbunuh itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang membunuh? Pembunuhnya fulan bin si fulan katanya. Maka si fulan itu yang bersifat dengan pembunuh. Maka yang bersalah ialah pembunuh, bukan yang menentukan mati. Faham tak? Yang bersalah ialah pembunuh, bukan yang menentukan mati. Wal mautu qa'imun bil mayyiti, dan kematian itu sifat yang ada pada mayit, pada diri mayat.
yakhluquhullah, ya Allah Taala ciptakan sifat mati ini aqiba fi'lil qatil. Aqiba fi'lil qatili bila muhlah, sejurus selepas perbuatan qatil, tanpa ada muhlah, tanpa ada bertangguh. Makna qatil, pembunuh, dia katakanlah dia menghunus pedang, perbuatan dia. Hunus pedang pada perut orang tu atau pada jantung orang tu, perbuatan dia tu. Setelah berlaku perbuatan, Allah mencipta kematian. Nampak? Tanpa ada tangguh. Dah kata cerita Tamir. Tengok cerita tu, iklan. Tembok peluru tau. Hero dang nyanyi. Tu biar pada hospital keluar. Dok kalau gitu aku buat roya. Hebat. Nak sampai peluru tu. Kena lebong Melaka tengok Hindustan. Kena lebong Melaka orang tengok Hindustan. Allahu Akbar. Mana tadi? Jadi kematian itu perbuatan Tuhan. Pembunuhan, siapa yang bersifat dengan pembunuh? Pembunuh. Maka dia berhak mendapat hukuman atas dasar dia yang melakukan pembunuhan. Okey. Fa amma kaunul harami rizqan, adapun keadaan yang haram itu menjadi rezeki juga. Kita katakan fa yarzuqullahul halala wal harama. Allah Taala memberi rezeki halal dan haram, itu rezeki Tuhan. Maka apa dalilnya? Fa daliluhu qauluhu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di atas bumi kecuali atas Allah Ta'ala lah rizkinya. Jadi Tuhan kata tak ada satu benda makhluk yang melata yang ada atas bumi ni kecuali Allah lah yang memberi rizki. 'Ala Allahi rizquha. Atas Tuhan rizkinya. Wa qad urifa, dan sungguh diketahui anna fil khalqi, bahawa dalam makhluk ini man lam yakul qattu ghairal haram, ada yang tidak makan ghairal harami qat, tidak makan selain haram langsung. Hak yang makan haram semua. Ada tak? Ada. Hak dia makan tu hak haram semua. Bahawa diketahui dalam makhluk ini ada yang makan, tak makan selain haram. Apa yang dimakan saja. Dah kalau gitu, dia makan rezeki siapa? Kalau bukan Tuhan yang beri, ya. Kalau lah makhluk ini tak pernah makan halal, pakai haram semua. Nah. Tuhan bukan rezeki ke dia? Hebat dia, ya. Hebatlah. Dia boleh mencari rezeki sendiri. Rezeki yang dimakan bukan rezeki Tuhan. Jadi tengok istidlalnya. Senang aje. Makna kalau hujah tu Mu'tazilah, sebab dia tak tengok dari aspek ni. Dia tengok dari segi aspek as-salah wal aslah. Nisbatu al-qubhi ila Allah tu. Jadi sebab tu dia nafi. Kalau tengok pada aspek dan sisi yang dibincang ahli sunnah ni, memang mustahil lah. Takkanlah makhluk ni dia tak ada langsung Tuhan beri rezeki ke dia. Dah katakan dia makan itu tak ada kecuali haram semua. Maka Tuhan bukan rezeki. Wa qad urifa anna fil khalqi man lam yakul qattu ghairal haram. Falau lam yakunil haramu rizqan, kalaulah tidak perkara haram itu dikira sebagai rezeki, lazima khulfu fi khabaril ammi, nescaya lazimlah oleh menyalahi. Khulfu dengan makna menyalahi dan dusta pada pengkhabaran yang umum. Mana pengkhabaran yang umum? Wa ma min dabbatin. Ini khabar am ni. Kat mana umum? Ma min dabbatin. Nakirah. Tak fi siyaqi an-nafi ta'ummu. Nakirah yang duduk pada siyak ayat nafi mengumum. Tidak ada satu pun dabbah kecuali Allah beri rezeki. Andai kata ada di kalangan makhluk ini yang mana tak makan halal langsung, hanya makan haram,
tentu dia tidak makan rezeki daripada Tuhan. Maka menyalahi firman Allah Ta'ala yang mengatakan tak ada satu pun daripada makhluk yang melata kecuali rezekinya Tuhan bagi. Wahadha, dan ini tambahan pula ma'anna dawab, bahawa sesungguhnya dawab yang melata itu, yang duduk dan melata di bumi ini, laisa laha milkun, dia pula tak ada. Dawab ni kena gini. Dawab ni kena kepada haiwan ni. Dawab yang di sini kena kepada haiwan. Ma'anna dawab, bahawa haiwan laisa laha milkun, tak ada milik pula. Ni juga rak kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah katakan rezeki tu mamulik, apa yang dimiliki. Jadi haiwan ni boleh milik tak? Haiwan mana boleh milik? Haiwan tak ada milik bagi ni. Kerana milik ni bagi berakal je kan. Dia tak ada milik. Laisa laha milkun wa hiya marzuqah, walhal haiwan kesemuanya ini, haiwan ni dia beri rezeki. Jadi maksudnya tak ada sabit, tak ada kaitan antara rezeki dengan milik, tak ada berlaziman. Faham? Qalu, kata para ulama, wala yusamma rizqan illa milkul hayy. Mereka berkata tidak dinamakan rezeki kecuali milkul hayy, milik yang hidup sahaja. Duna ghairihi, tidak selain daripadanya. Tidak dinamakan rezeki kecuali milik bagi sesuatu yang hidup sahaja. Duna ghairihi, tidak selain daripadanya. Kalau milik benda hak mati dah, tak ada lah, tidak nama rezeki. Ini pandangan Mu'tazilah yang disebut ini, kesemuanya katanya wal kul fasidun wallahu a'lam. Semuanya fasid, belaka, salah, batil. Okay. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, thumma qala rahimahullah, la yashid an qabdatihi maqdurun, tidak ada terkecuali daripada penguasaan Tuhan oleh satu ketentuan pun. Wala ya'zubu an ilmihi, dan tidak tertarik daripada, tidak terkeluar daripada ilmu Tuhan, tasariful umur, ketetapan dan perlakuan perkara-perkara. Tak ada satu pun yang terkeluar daripada genggaman dan kekuasaan Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat lepas daripada ilmu Tuhan oleh apa? Oleh urusan-urusan perkara-perkara tu. Tak ada. Semuanya dalam genggaman dan ilmu Tuhan. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, anna kulla maqdurin, bahawa setiap ditentukan itu tahta tasrifi kudrati, atas urus takbir kudratnya, takbiran kudratnya, wa in kana ma kana, apa-apa, walaupun apa-apa yang terjadi, wa in kana ma kana. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, muqtadira, maha menguasai, maha berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas setiap sesuatu tu maha berkuasa. Wa qali sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu syai'in biqada'in wa qadar, setiap sesuatu itu berlaku dengan qada' dan qadar. Hatta al-ajaza wal hatta al-ajzu wal kaisu, sehinggalah al-ajzu sebut dah, sifat lemah akal, bodoh lah, bodoh dan juga bijak. Kebodohan dan kebijaksanaan tu, kecerdikan tu, semua dengan ketentuan Tuhan. Ada orang yang Allah Ta'ala tentukan lebih, ada orang Tuhan tentukan lebih kok ni, lebih kok akal, lemah kok badan. Tak, apa nama tu, ahli fizik tu, Hawking. Hawking, apa tak? Lemah badan tapi akal dia Allah Ta'ala beri akal yang hebat, genius. Ada orang lemah dari segi akal tapi gagah dari segi badan.
Jadi kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-'ajzu wal kaisu, sehinggalah lemah fikiran dan juga bijak. Wa qad nabbaha ibn Athaillah ala hadha, dan telah memberi tambih peringatan oleh Ibnu Athaillah atas makna ini dengan katanya, sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Sawabiqul himam idafatus sifah ila al-mausuf, ay al-himamu as-sabiqah. Himmah, keinginan yang sabiqah ni makna yang kuat, yang mendahului, yang kuat. Keinginan yang kuat, la takhriqu aswar al-aqdar, tidak mampu mencarik tembok-tembok qadar ketentuan Tuhan. Gitu. Apa? Ni dalam hikam. Ni antara hikam-hikam yang biasalah orang bawa ni. Sawabiqul himam. Kita atas tasawuf Zauqi gini, dia kena faham dengan pahaman betul, dengan ngaji betul lah. Kalau tidak akan bawa kepada seseorang tu sama ada menjadi murji'ah dari segi amalan. Irja'. Jadi dengan maksud tinggal asbab dan seumpamanya. Mana? Kita nak duduk asbab ke nak duduk tajrid? Sebab apa? Sebab dah faham tu. Kalam tu dah faham dah situ dah. Dengar hebatnya kedudukan, hebatnya maqam tajrid. Kita pun nak maqam tajrid. Soalan rupanya anda boleh tengok. Orang kita tanya tu soalan orang tanya dalam tu tak? Soalan orang tanya dalam dia tu. Dalam ikhtinam ke? Agak tuan orang tanya tu. Dia bukan isu mana lebih tinggi maqam-maqam tu. Yalah, adalah kedudukan maqam tinggi tu. Tapi antara maqam asbab dan juga tajrid, kita tidak dituntut, bukan lebih, maknanya dia tak boleh kita nak tentukan maqam tajrid itu lebih pada asbab berdasarkan maqam tu sendiri. Kerana yang mendudukkan pada maqam tu ialah Allah, bukan kita. Lepas tu kata, yang jadi salahnya kita nak duduk mana. Kita nak duduk mana tu syahwat dah. Itu salah dah situ. Syahwat dah situ. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita bermuamalat di mana kita berada. Kan ni kita berada dalam maqam asbab contohnya. Maka kita tunaikan hak-hak yang perlu kita tunaikan ketika berada di situ. Faham tak? Maka itu yang terbaik. Orang yang duduk maqam tajrid, dia menunaikan hak yang dituntut dia oleh maqam ketika itu. Maka itu yang terbaik bagi dia. Yang salahnya dia duduk maqam tajrid, dia nak cari asbab macam kisah sebelum ni kan. Siapa? Nama apa ulama tu? Nama apa? Kita tengok balik. So apa tak ingat? Kan dia kata dia jumpa. Dia sempit apa nama ni, keadaan kehidupan dia. Sehinggalah dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Apa? Ibnul Muwaffaq. Ibnul Muwaffaq. Muka surat apa? 109. Balik tengok bukalah. Nak tak mau buka takut letih nak balik lagi. Ibnul Muwaffaq. Jadi orang yang duduk maqam asbab, dia tunaikan hak maqam asbab. Tiba-tiba dia berangang nak jadi ahli tajrid lah, tak mau kerja lah, tak mau cari makan lah, nak beribadat, nak zikir, nak khalwat saja ke. Maka dia sebenarnya telah cenderung kepada syahwat nafsu dia. Tak apa dia sedar. Dia tidak redha dengan ketentuan Tuhan yang meletakkannya di situ. Jadi baik buruk antara maqam itu, lebih tu bukan dari segi aspek itu, kerana itu kerja Tuhan. Kerja kita ialah kita laksanakan apa tuntutan waktu. Kata dia, sawabiqul himam. Himmah yang tinggi kuat pun tak mampu melolos daripada benteng qadar yang Tuhan tentukan.
Nampak tak? Ah, jadi banyaklah cerita, makna bukan ini, ini bukan menunjukkan kita tak boleh berusaha, bukan. Jadi kita jangan usahalah. Tuhan dah tetapkan qadar kita. Kita miskin, situlah kita miskin. Kita dah erti sampai bila lah, sampai bila-bila kita dah erti. Itu je salah faham tu. Saya ni gini je, saya ni tak pandai dah, belajar pun tak pandai. Jadi tak payah buat kitab pun tak apa. Sebab saya memang tak pandai dah. Nampak tak? Jadi kita pula yang jadi salah di situ. Sepatutnya kita, mana kita tahu ketetapan kita satu hari macam mana kan? Wa fil hadith, dalam hadis pula yaqulullah azza wa jalla, hadis qudsi ni rawahul Baihaqi fi kitab al-i'tiqad. Dalam hadis qudsi Allah Taala berkata, anallahu alladhi la ilaha illa ana, akulah Allah yang tiada Tuhan kecualiku, khalaqtul khaira wasyarra, aku ciptakan kebaikan dan kejahatan, fatuba liman khalaqtuhu lil khairi, maka alangkah bahagianya bagi orang yang aku ciptakan untuk kebaikan, wa ajraitul khaira ala yadayh, dan aku memperjalankan kebaikan atas tangannya, aku memperlakukan kebaikan pada tangannya, wa wailul lima khalaqtuhu lisyarri, dan celakalah bagi orang yang aku ciptakan untuk kejahatan, wa ajraitu syarra ala yadayh, dan aku memperlakukan kejahatan atas tangannya. Jadi ini juga kena faham dengan pemahaman yang elok. Kalau tidak, makna jadilah orang itu Jabriyah. Jadilah seseorang itu orang Jabriyah, ataupun beriktikad dengan iktikad Irja, Murji'ah. Maka dia tidak beramal sebab apa? Memada dengan qada dan qadar Tuhan. Maka dia telah jatuh kepada dosa yang besar. Apa dia? Pertamanya, dia meninggalkan amal, meninggalkan taklif. 1. 2, lebih besar pada itu, dia telah iftira' ala Allah, berdusta atas Tuhan. Apa dia? Dia berani kata Tuhan telah tentukan dia begini. Mana dia tahu? Yang ketiga, dia mendakwa sifat ketuhanan pada diri dia tanpa sedar. Apa dia? Tahu tentang ilmal ghaib. Dia kata aku ni memang jahat dah, aku ni memang ahli neraka ke apa kan. Dia tahu mana? Dia telah mendakwa ilmu ghaib, yang mana ilmu ghaib itu milik Tuhan sahaja. Jadi banyak mana dosa. Tanpa disedari, orang itu duduk dalam kebahayaan i'tiqad berat tu. Okey. Sebab tu Jabariyah ni jangan pandang enteng Okey. Wa wailun liman khalaqtuhu lisyarr. Jadi di sini macam mana? Di sini Allah Taala menceritakan tentang hakikat saja. Tapi seseorang itu tidak boleh berdalilkan hadis ini untuk menafikan usaha dan juga ikhtiarnya. Apatah lagi menolak taklif. Wa qad qalatil mu'tazilatu, dan sungguhnya telah berkata oleh Mu'tazilah, innallaha yakhluqul khaira wa la yakhluqus syarr. Kerana bahaya pemahaman Jabriyah ini yang boleh bawa kepada menafikan taklif, yang mana menafikan taklif ni menyebabkan zindik dan juga keluar pada Islam, maka mereka cuba memahamkan dengan fahaman sendiri macam mana kita nak faham konsep baik buruk ni. Maka mereka kata Allah Ta'ala mencipta kebaikan saja, dia tidak mencipta kejahatan. Wa fi dhalika ithbatul khaliqi, dan pada demikian itu mengisbatkan khaliqin ma'allahi ta'ala. Mu'tazilah bila kata Allah hanya mencipta kebaikan, dia tidak cipta kejahatan. Dia tidak cipta kejahatan. Ni jaga molek ni bila kita nak nisbahkan satu qaul kepada sesuatu taifah. Hatta taifah tu taifah dhalah sekalipun, kumpulan kelompok yang sesat sekalipun, kita kata benda yang dia kata lah. Kalau benda yang dia kata, jangan kita kata. Okey. Jadi dalam masalah ini, Allah, Mu'tazilah kata Tuhan buat perkara baik ialah Tuhan.
perkara buruk perbuatan hamba. Itu maksud. Perkara buruk perbuatan hamba. Jadi di situ wa fi dzalika itsbatu khaliqi ma Allah. Lazim daripada itu mengisbatkan ada pencipta lain selain Allah. Bukan Tuhan saja. Sebab Tuhan hanya buat yang baik. Yang buruk berlaku tak berlaku, maka bukan Tuhan buat. Ada yang lain daripada Allah buat. Wa huwa sarihus syirki. Itu jelas-jelas syirik. Mana? Lazim tadi tu. Tapi Mu'tazilah syirik tau. Tak syirik. Sebab dia tidak mengisbatkan lazim tadi. Dia hanya mengisbatkan muqaddimah itu sahaja. Jadi lazimul qaul laisa biqaul. Lazim dari perkataan itu tidak boleh kita kata perkataan orang berkata. Orang tu hanya berkata step pertama, muqaddimah sahaja. Lazim yang mendapat natijah daripada itu tidak sebut pun. Jadi tak boleh kita nak nisbahkan bahawa orang itu kata juga natijah lazim tadi, tak boleh. Kecuali lazim yang qarib bayyin sangat. Lazim yang memang dekat dan jelas sangatlah. Lazim yang dekat dan jelas sangat. Contohnya, anak saya ni bukan puang. Dah lelaki dah. Usah. Ke tepi kan lah tu. Ke tepi kan tu. Bukan puang contohnya. Lazim bayi makna lelaki lah. Jadi benda yang kadang lazim yang jelas sangat, tu memang boleh diisbat lah. Tapi kalau lazim itu, lazim yang ba'id, apatah lazim yang nak tahu ba'id tu, dia muqaddimah yang tidak membawa langsung pada natijah. Dia terhenti kepada beberapa muqaddimah lain lagi. Biwasaid. Kalau pendalilan tu memerlukan pada wasitah untuk mengisbatkan lazim, maka dikira ba'id. Clear? Maka di situ sarihus syirki. Walidzalika, jadi ulama-ulama tu kadang nak menakutkanlah pandangan Mu'tazilah ni. Mereka pun bawa hadis-hadis dan juga bawa perkataan lazim yang mana menunjukkan bahawa akidah Mu'tazilah ni batil. Walidzalika jaa fil hadithi, datang dalam hadis, majusu hadhil ummati al-qadariyah. Majusi umat ini ialah